Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar adik-adik semua? Cikgu harap adik-adik semua berada dalam keadaan sihat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Okey, hari ini cikgu ingin berkongsi dengan anda satu lagi topik yang menarik iaitu tentang mikroorganisma. Jangan ke mana-mana. Tunggu. Bertemu kembali seperti yang cikgu telah janjikan pada anda tadi. Hari ini cikgu nak berkongsi dengan anda topik mikroorganisma. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan sebagai mikroorganisma. Mikro bermaksud sangat halus dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Manakala organisma pula bermaksud kehidupan. Mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okay, jenis-jenis dan contoh mikroorganisma. Mikroorganisma terdapat kepada 5 kumpulan iaitu fungi, contohnya seperti yeast, protozoa, contohnya seperti ameba dan paramecium, bakteria, contohnya bacillus dan juga E. coli, virus, contohnya influenza dan juga HIV, alga, contohnya spirulina. Fungi yang boleh dilihat dengan mata kasar ialah kulat. Yeast banyak digunakan dalam pembuatan makanan, contohnya donat, roti, tempe, tapai dan sebagainya. Bakteria pula wujud dalam pelbagai bentuk saiz dan warna. Bakteria boleh terdapat dalam pelbagai persekitaran. Protozoa hidup di habitat yang berair seperti kolam, tasik dan juga sungai. Alga pula ialah hidupan seni yang mempunyai sifat tumbuhan. Alga boleh membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ini adalah kerana alga mengandungi klorofil, iaitu elemen yang berwarna hijau yang terdapat dalam alga tersebut. Ini membuatkan alga boleh menjalankan proses fotosintesis. Virus lebih halus daripada mikroorganisma yang lain. Jadi virus ini hanya dapat dilihat di bawah mikroskop elektron. HIV dan virus influenza ialah contoh virus. Jika anda perhatikan gambar di sini yang cikgu kongsikan di sini, betapa uniknya bentuk HIV, virus HIV, influenza dan juga COVID-19. Inilah dia. Ya, bentuk virus COVID-19. Hello. Ya, Profesor HM di sini. Apa? Kucing nak beranak? Kucing nak beranak pun telefon saya ke? Saya mana boleh tolong kucing nak beranak? Kalau kucing nak beranak, bawalah dia pergi jumpa doktor haiwan. Saya bukan doktor haiwan. Okey, salah nombor ni. Okey, bye. Okey. Apalah, kucing nak beranak pun telefon Profesor HM. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Apa khabar adik-adik di luar sana? Saya Profesor HM. Okey, terima kasih Cikgu Mida. Hari ini saya akan bantu Cikgu Mida untuk jalankan satu uji kaji. Kita nak lihat bagaimanakah mikroorganisma ini bernafas. Okey, adik-adik pernah tengok tak ni? Saya percaya adik-adik biasa lihat ni kan. Terus biasanya ini memang kita biasa dapat dekat dapur rumah kita sebab mak kita selalu guna mauripan ni untuk buat donat, buat roti dan sebagainya. Sedap tau. Mak kita masak dan mauripan ni merupakan salah satu daripada yeast. Yeast berada dalam kumpulan mana ya adik-adik? Betul, pandai adik-adik. Yeast ada dalam kumpulan fungi. So hari ni kita nak tengok eksperimen ni. Okey, kita akan gunakan mauripan ni ataupun yeast. Kita perlukan botol air mineral. Okey, kita letakkan. Kita letak separuh air mineral dalam ni. Kemudian kita perlukan sedikit gula. Kita tahu bahawa gula ni merupakan makanan untuk yeast. Kita perlukan belon. Di sini ada belon.
kita pilih satu saja balon. Ya, saya Profesor nak pilih balon warna pink. Sebab warna pink ni adalah warna kegemaran Cikgu Mida. Okey, kita lihat. Kita mulakan eksperimen kita pada hari ini. Okey, mula sekali. Okey, kita akan masukkan Maurifan ke dalam botol air ini. Okey, kita masukkan Maurifan perlahan-lahan ya, berhati-hati ya adik-adik. Okey, berhati-hati, perlahan-lahan kita masukkan Maurifan ke dalam botol ini sehingga habis. Okey, perhatikan. Nampak tak? Okey. Kemudian kita isikan 1 sudu gula. Isi sikit-sikit lah, dia tumpah. Okey. Anggaran 1 sudu gula lah. Kemudian kita tutup dulu. Kita goncang. Kita goncang ya untuk aktifkan dia. Kemudian kita ambil balon, kita buka balik penutup ni dan kita ambil balon, kita letakkan balon di hujung mulut. Koyak pula. Dah terkoyak balon pink. Tak boleh gunalah balon pink. Kita gunalah balon lain. Okey. Ya, kena. Okey, seterusnya kita biarkan beberapa ketika dan perhatikan apakah agak-agaknya yang akan berlaku. Okey, apakah dia akan berlaku ya? Okey, sementara kita tunggu apakah yang berlaku pada balon ini, cikgu apakah yang berlaku pada balon ini. Jadi Profesor letak dekat tepi dulu. Kita buat lagi satu eksperimen. Okey. Okey, kita perlukan saya ambil bekas tafufa tu saja ya. Jadi kali ni kita hanya buat eksperimen ringkas sahaja. Kita nak lihat apakah yang berlaku. Okey, mula-mula air ni saya tambahkan dengan gula. Sebab kita tahu gula merupakan makanan untuk yeast.
Saya tambahkan dengan 1 sudu gula. Okey, kita kacau dulu. Kita kacau sehinggalah gula tersebut larut. Adik-adik boleh buat eksperimen ni di rumah. Eksperimen ni simple saja. Boleh buat di rumah ya. Okey, nampaknya betul telah pun melarut. Jadi kita guna lagi 1 paket Mauripan ini. Okey. Kita masukkan ke dalam bekas tersebut. Wah, cantik tak? Cantiknya bentuk, nampak tak? Ya. Okey, kemudian kita kacau. Baiklah, kita kacau. Dia berketul-ketul kat situ, kita kacau dia. Kita aktifkan dia. Okey, kita biarkan dia seketika dan kita perhatikan apa yang berlaku. Letak dia kat tepi. Okey, kita tengok belon kita tadi tu. Nampak tak? Belon kita tadi, kalau anda perhatikan, dia dah nampak buih-buih dia kat sini. Dan belon dia dah nampak semakin mengembang kalau anda perhatikan. Ya? Buih-buih ni dah makin banyak. Okey, perhatikan buih-buih dia. Perhatikan belonnya itu belon ni dah semakin mengembang. Okey. Perhatikan belon itu, perhatikan belon. Perhatikan belon, apa yang berlaku pada belon itu. Pada belon. Ya, perhatikan kepada belon. Nampak tak belon itu semakin lama semakin mengembang? Saiz belon semakin lama semakin bertambah. Nampak tak belon tu sedang bergerak-gerak? Perhatikan pada belon tersebut. Nampaknya saiz belon semakin bertambah. Kalau kita perhatikan dekat sini pun dah berbuih. Jika anda perhatikan, alamak, dia dah bergoyang-goyang. Dekat sini pun dah berbuih. Dekat sini pun sama. Jika anda perhatikan, dah start berbuih-buih, menunjukkan bahawa his ni sedang bernafas. Nampak tak? Ya. His ni sedang bernafas. Dia dah berbuih-buih, dah banyak buih berbanding daripada yang tadi.
Okey, jika anda perhatikan buih-buih di dalam belon ini pun juga semakin bertambah, dia semakin naik. Buih-buih di dalam belon ini semakin naik. Okey. Ya, nampak tak? Belon itu telah pun tegak ke atas. Okey, nampaknya eksperimen kita dah berjaya hari ini. Okey, eksperimen belon. Nampak tak? Dah tegak ke atas. Dan satu lagi eksperimen kalau anda perhatikan ni. Wow, dia pun dah banyak. Ya, nampak tak tu eksperimen ini? Okey, itu saja perkongsian kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di waktu yang di lain masa. Kita kembali semula bersama Cikgu Mida. Bye-bye. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor HM. Profesor HM daripada Mak Warasi dia tu. Okey, kita sambung kembali topik kita. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Yang pertama ialah air. Ya, mesti ada air, ada udara, ada suhu, ada nutrien dan juga ada keasidan yang sesuai. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Apakah kebaikan mikroorganisma? Mikroorganisma seperti fungi, protozoa, alga dan bakteria memberi faedah kepada hidupan lain. Bakteria yang digunakan untuk membuat keju dan juga yogurt. Okay, yeast pula digunakan dalam pembuatan roti, tapai dan juga tempe. Nampak menarik kan roti tu? Sedapnya. Tetapi mikroorganisma ni juga ada keburukannya. Selain daripada merosakkan makanan, setengah mikroorganisma memberi kesan buruk kepada manusia. Contohnya macam konjungtivitis ni. Konjungtivitis ni kalau kita biasa gunakan ialah sakit mata kan. Mata pernah tak tengok rakan-rakan anda mata dia merah aje. Itu disebabkan sakit mata. Okey, tuberkulosis adalah batuk kering. Batuk yang berterusan menyebabkan nampak tak kita punya paru-paru kita akan kelihatan seperti ini. Okey, kurap pada bahagian badan kita ini adalah keburukan disebabkan oleh kesan daripada mikroorganisma. Okey, amalan kesihatan yang baik kita perlulah menjaga kebersihan bilik tidur. Okey, bangun tidur, pastikan anda kemas dulu tempat tidur anda. Membasuh tangan selepas keluar daripada tandas. Elakkan makanan yang terdedah dan dihinggapi lalat. Apa jadi kalau anda makan makanan yang telah dihinggapi dengan lalat? Apa jadi? Ya, kita akan terkena keracunan makanan. Okey, mandi menggunakan sabun ataupun menggunakan antiseptik. Ya, pastikan mandi bersabun. Kalau orang kampung dulu, orang zaman dulu, orang tua cakap kalau mandi tak bersabun ni, umpamanya mandi kebau, tak bersabun. Ya, pastikan anda mandi bersabun. Okey, elakkan berada dekat dengan rakan yang dijangkiti penyakit berjangkit. Contohnya rakan anda tu dia ada sesama, contohnya kan. Elakkan berada bersama dengan anda. Macam sekarang ni tengah heboh tentang kes COVID-19. So, pastikan ada penjarakan sosial untuk mengelakkan daripada penyakit itu berjangkit. Sentiasa memakai pelitup muka bila kita keluar daripada rumah kita dan kerap mencuci tangan. Okey. Langkah-langkah mencegah penyakit juga adalah mencuci tangan sebelum makan, tidak berkongsi peralatan peribadi dengan orang lain. Contohnya macam gros gigi kita. Kita kongsi dengan adik kita, adik A, adik B, adik C, tak boleh. Gros gigi kita tak boleh kongsi dengan orang lain. Begitu juga dengan tuala. Tuala kita juga tak boleh berkongsi. Kuarantin pesakit yang mengidap penyakit berjangkit. Contohnya dalam keluarga kamu ada yang kena chicken pox kan. Perlu kuarantinkan di dalam bilik. Tak boleh bersama dengan yang lain. Nanti yang lain juga akan berjangkit. Penyediaan makanan yang bersih dan memasak air minuman. Pastikan anda minum air yang telah dimasak. Okey. Tahukah anda bahawa hujung jarum yang garis pusatnya 0.2 mm boleh memuatkan berjuta-juta mikroorganisma? Bayangkan betapa kecilnya mikroorganisma ni. Ujung jarum tu dapat berjuta-juta mikroorganisma. Terdapat perbezaan di antara virus dengan mikroorganisma yang lain. Fungi, alga, protozoa dan bakteria ialah benda hidup, manakala virus ialah mikroorganisma yang separah hidup dan separah bukan hidup. Tapi dia boleh membiak dengan cara menguasai sel lain. Dia masuk dalam badan kita, dia kuasai sel dalam badan kita. Tu beza dia, virus.
Badan manusia mempunyai sistem pertahanan badan semula jadi ataupun sistem imunisasi. Sistem ini membolehkan badan manusia melawan mikroorganisma yang masuk ke dalam badan dan mengelakkan badan kita daripada mudah dijangkiti penyakit. Betapa besarnya kuasa Allah menjadikan semua tu. Okey, masa untuk kuis. Cikgu ada satu soalan kuis untuk kamu jawab. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Adakah anda masih ingat lagi? Cuba anda type apakah faktor yang mempengaruhi mikroorganisma dekat ruangan chat. Cikgu nak tengok siapa agaknya yang datang tengok video cikgu ni. Apa yang dia faham tentang faktor mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Nanti cikgu akan respon pada chat kamu. Okay? So, apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Yang pertama tadi apa? Air, udara, nutrien, suhu yang sesuai dan juga keasidan yang sesuai. Okey, setakat ini saja perkongsian cikgu untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jumpa lagi di lain masa. Bye-bye semua.